Yang pertama mengajar, yang kedua belajar, yang ketiga dengar saja, yang keempat cinta. Tak mari ngaji, tapi orang tanya apa tak mari, tak puan nak cinta dah. Benci kan sikit dah. Tapi kalau kita tanya apa tak mari belah duit ni, benci dia kata. Dia ni golongan yang kelima, tak ada belaka. Maka disebut patah lak. Dia ni golongan yang celaka, sia-sia. Tak. Tapi jangan pula buat alasan, okey. Abang saya tanya apa lagi ngaji, tak apa, cinta dah Azhan. Cinta tak ada, kita kena mari belajar. Walaupun tak boleh mengajar, sepatutnya kita mari belajar. Ulama dulu nak cari hadis, satu hadis je. Ulama dulu dia suka menghafal hadis. Banyaklah hadis. Maknanya hadis-hadis biasa ni dia dengar. Lalu apabila dia tahu ada satu hadis yang agak gharib, maknanya agak ganjil lah, kebanyakan manusia tak tahu. Dia kata hadis ni, ada seorang Yaman contohnya tahu, dia pergi ke Yaman untuk belajar dengan satu hadis saja. Nak tingginya cita-cita dia nak buru ilmu. Kalau kita ni, maknanya tak kena beli hadis, ada tahu-tahu dah. Tak, lagi pun puas di rumah, mari sini, boleh belajar insyaAllah. Mudah-mudahan walaupun dalam keadaan hanya sekadar untuk melepaskan kepuasan, kita berada juga di tahap yang kedua insyaAllah. Itu adalah parti kepada ilmu. Ketahuilah bahawasanya taat dan ibadat itu ialah mengikuti aturan Allah Ta'ala pada segala suruhan, larangan, perkataan dan juga perbuatan. Maka segala apa yang engkau katakan dan segala apa yang engkau buat dan yang engkau tinggal, hendaklah mengikuti peraturan syariat. Kalau tidak, ia akan menjadi dosa seperti halnya bila engkau berpuasa di hari raya dan hari-hari tasyrik. Hari tasyrik ni tengok nota kaki, hari ke-11, 12 dan 13 Zulhijjah. Maka engkau telah melakukan kemaksiatan. Begitu pula halnya seandainya engkau sembahyang memakai pakaian dicuri, maka telah juga berdosa, walaupun pada zahirnya engkau telah melakukan suatu bentuk ibadat. Maknanya melakukan ketaatan dan juga melakukan ibadat itu bukan hanya setakat kau kebaikan sahaja, maknanya suruhan, tapi juga larangan. Malah perkataan dan juga perbuatan, kesemuanya kena berlandaskan kepada syariat. Seolah-olah segala kehidupan kita ni kita kena susun dan juga atur berpandukan kepada syariat. Maka maknanya payahlah. Kalau kita tak tahu sekarang, maknanya hidup sebagaimana orang hidup yang biasa-biasa tak boleh. Kita orang Islam ni, kita kena hidup dengan cara Islam. Al-Islam huwal hayat. Ada ikhwan muslimin, dia punya logo dia, Al-Islam huwal hal, dia kata. Islam ni adalah cara hidup. Cara kita nak hidup macam mana? Tidur pun hidup juga, kan mati tidur. Hidup dah. Maknanya makan nasi sama tu lah hidup. Maknanya cara kita nak hidup macam mana? Itu yang dibawa oleh IM. Jadi kita pun gitu juga lah. Maknanya kita belajar Islam ni, kita belajar cara hidup Islam. Kalau tidak, kita ni jadi orang yang menjadi dosa seperti halnya bila engkau berpuasa di hari raya. Maknanya berpuasa pada hari raya, puasa lapar tapi menjadi dosa. Begitu juga kita ni solat di tempat yang pakaian yang dicuri. Tapi ulama sebut kalau kita solat dengan pakaian yang dicuri, solat kita ni sah, cuma kita ni berdosa. Sebagaimana kita ni semayang tempat yang kita rampas. Kita ni jadi penyamun. Jadi penyamun yang Muslim. Sama-sama dulu kata kapal tu perambat-perambat, masuk waktu asas semaya. Semaya. Ada saya anak nakal juga dia. Tekan anak sekolah di sekolah menengah dulu lah, dia skinhead. Tahu skinhead? Bulan ni tak ada tak? Ada lagi kan? Skin lah, maknanya dengan rambut potoknya seluar ni beli mana tak tahu. Tak, lalak mayung berung. Tak, maknanya seluar dengan baju tak, pakai gelar. Kebetulan temu dengan anak ni orang Kelantan, temu di Kota Baru. Duk lepok-lepok, masuk waktu asal ajak anak semaya Masjid Muhammad. Tajuk anak. Betul kau dia ni? Skin yang beriman ada juga. Baik, wahai anakku yang tercinta, kita sambung lagi. Sayugianya perkataanmu dan perbuatanmu itu sesuai dengan peraturan syarak.
Kerana ilmu dan amal yang tidak sesuai dengan aturan syarak adalah sia-sia sahaja. Perkataan dan juga perbuatan kena sesuai dengan aturan syarak sebagaimana yang di atas ini. Sebab apa yang kita buat semuanya dicatat Allah Subhanahu wa taala. Waktu kita kena tahu, wa ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ni ikhwah dan akhwat sekalian kena ingat. Apa yang kita sebut, tidak ada perkataan yang kita sebut. Wa ma yalfizu min qawlin, pada kata-kata yang kita sebut, illa melainkan raqibun atid. Ada raqib, ada atid. Setiap perkataan kita sebut, kalau baik maknanya ditanda baik, kalau jahat ditanda sebagai jahat. Setiap perkataan yang keluar daripada mulut kita. Jadi kita kena mikir nak bercakap ni. Begitu juga kalau kita nak bertindak. Kalau tak ada catatan tak ada masalah. Kalau tak ada catatan tak ada masalah. Dan saya kira bagimu bahawa engkau tidak tertipu dengan telatah dan keterlanjuran perkataan ahli tasawuf, kerana jalan akhirat itu hanya dijalani dengan mujahadah, bersungguh-sungguh dan melawan hawa nafsu, dan memotong dengan pedang riyadhah, yakni latihan, bukan dengan telatah dan ucapan yang direka-reka sahaja. Ada ahli tasawuf ni, dia sampai peringkat zuk dia panggil. Ada fanak. Yang ahli tasawuf ni banyak peringkat juga. Anak ni tak mengaji tasawuf, tak tahulah. Dia sampai peringkat mula-mula ni dia mengaji biasa-biasa. Lepas dia jadi dia duduk di alam dia. Ni tasawuf ni. Ni bahaya ni. Tak. Ada satu subjek anak mengaji sekali baru sepanjang anak belajar di Azhar ni, tahun 2 ke tahun 3 begitulah. Ada seorang ulama tasawuf ni, dia punya kemuncak dia sebut Allah fi jibbati dia tu. Allah ni duduk dalam baju aku, dalam pakaian aku. Dia nak sebut hulul, yang dia panggil tahap hulul. Dia merasakan Allah Subhanahu wa taala ni dengan dia satu. Dekat rapatnya. Sampai dia kata Allah ni dalam jibbati. Mana Allah ni duduk sekali dengan aku dalam baju. Mana aku ni kalau nak semayang, solat, kita nak tunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang gini dia tak semaya, dia tak solat pada dengan niat. Sebab Allah Subhanahu wa taala ni faham dah, tahu dah dia ni memang confirm dah. Tak perlu semaya dah. Memang niat dia betul dah, tak semaya pun tak apa. Lepas tu dia tak semayang. Orang jenis lagu ni tak boleh. Jadi orang tasawuf pun kita kena berhati juga. Orang tasawuf, jangan kita ingat tasawuf ni baik betul belakang. Sebagaimana ramai yang orang petikan tasawuf berlaku di Masjid Badawi. Kalau ulama salafi lah, orang salafi haram, tak boleh pergi sembahyang di Masjid Badawi ni. Dia kata itu adalah tempat punca maksiat dia kata. Duk tawaf kubur dia kata. Tawaf ni Kaabah je. Tak, Nabi tak pernah ajar syariat tawaf kubur. Lepas tu dia kata zikir siapa berjoget, bangun tari, menari ikhwah, bawa capu, siapa macam-macam pelik. Lepas tu ulama salaf dia mengharamkan. Waktu pandangan salaf. Dia sebenarnya tasawuf ni tidak salah. Hak salahnya orang yang ikut tasawuf. Orang ikut tasawuf. Ulama Badawi ni, Imam Syekh Badawi ni, dia ni ulama sebut sebagai ketua kepada awliya. Segala wali yang berada di atas muka bumi ni, yang ketuanya adalah beliau. Dia adalah ketua. Pernah orang petikai dia. Ini cerita yang anda dengar lah, tak tahu di sudut kesahihan dia. Dia Imam Abdullah Imam Badawi ni dah. Dia ni tak solat berjemaah. Jadi mula-mula orang macam mana tak solat jemaah? Kata dia ni wali. Tak solat jemaah, pelik. Sebab jemaah ni merupakan syariat. Solat jemaah ni merupakan sunnah yang paling besar lah. Nabi tak pernah tinggal solat jemaah ni. Asar tak turun, maghrib tak turun, sampai beberapa hari. Jadi orang tanya dia, suatu hari dia mari. Orang kata mu ni wali besar, tapi tak semari, tak mari solat berjemaah. Lalu dia duduk diam. Lepas tu hilang pula. Jadi orang semakin confused macam mana wali besar ni. Jadi orang desok dia, akhirnya dia sebut, mu tak tahu. Sebenarnya setiap waktu solat ni dia pergi semaya di tempat lain, tempat yang mana tidak hidup solat berjemaah. Dia pergi dalam keadaan dengan alam gaib. Tak silap ana dia pergi semaya di Yaman. Asar dia pergi ke Yaman. Ini klik ke tontok pula. Maghrib di Yaman pula, klik tontok pula. Tujuannya untuk menghidupkan solat jemaah di Yaman. Orang tak percaya, akhirnya dia bawa pergi sekali. Kejut dia. Ni orang ketika dia. Ni cerita yang ada dengar, tak tahulah betul tak betul.
Cumanya nak sebut poinnya ataupun syahid kepada sini ni, kita jangan tertipu apabila kita masuk terikat ataupun tasawuf kata jangan semaya. Kita pun tak apa dah, tak boleh. Kita ada syariatnya. Dan jalan akhirat hanya dijalani dengan bersungguh-sungguh. Kita nak pergi ke akhirat ni caranya hanya dengan bersungguh-sungguh. Sebab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun bersungguh-sungguh. Hatta tatafakkaru qadamahu, sehingga Nabi kita ni pecah kaki dia sungguhnya. Hendak Nabi ajar ni kaedah nak masuk syurga. Walaupun Nabi tahu dah dia ni akan masuk syurga secara percuma, dengan tidak melakukan ketaatan pun sudah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan masuk syurga. Tapi Nabi nak ajar umatnya nak masuk syurga kena ikut kaedah ini. Kaedahnya macam mana? Nabi tunjuk dah. Apa Nabi kita ni semaya pecah kaki-kaki. Tak, Nabi kita ni beristighfar tak kurang daripada 1000 kali. Tak, sehari 100 kali sehari. Tak kurang daripada 100 kali sehari. Tak ada dosa tapi istighfar. Istighfar ni minta ampun. Tak ada dosa tapi beristighfar. Maknanya dengan kepayahan, kesusahan. Jangan kita nak masuk syurga mudah-mudah. Kena mujahadah bersungguh-sungguh. Dan melawan hawa nafsu dengan memotong dengan pedang riyadhah. Maknanya kita kena ada latihan. Kita kena ada latihan. Kalau dalam kitab Sa'id Hawa, Tarbiyatuna ar-ruhiyah tajuk dia. Tarbiyah kita adalah tarbiyah ruh. Ada suatu tajuk perbahasan bagaimanakah mujahadah golongan as-salih, golongan yang nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Disebut beberapa qaid ataupun beberapa kaedah. Yang pertamanya, kita buat satu perjanjian ataupun macam agreement. Kita nak buat sesuatu ibadat. Contoh kita nak buat jadual solat. Kita berjanji dalam tempoh seminggu 7 hari ni, bulan Zulhijjah aku nak penuh solat berjemaah di masjid. Jemaah di rumah tak kira. Sebab dia jemaah ni kaedah dia, kita kena solat tepat mana Bilal melangkan azan. Gitu. Sebab tu kalau kita nak solat berjemaah sini, kita kena bel dulu, kena azan dulu. Barulah kita ni mendapat pahala solat berjemaah. Jadi rumah kita ni bukan tempat ada bel, tempat dengan bel. Tak. Jadi kita kena tunggu semaya di masjid. Jadi apabila kita buat jadual, lepas pada tu kita kena berjanji dengan jadual. Maknanya jadual kita tu kita nak penuhi. Lepas pada tu dia kena ada proses muhasabah. Malam tu kita nak tidur, kita kena tengok subuh kita solat berjemaah ke tak, zuhur solat berjemaah ke tak. Kalau kita tidak sempurna, dia ada proses lain dia panggil mu'aqabah. Mu'aqabah ni kita kena iqab, kita kena denda. Lepas pada kita kena denda, dia ada satu lagi dia panggil kita kena denda ni, maknanya kita kena gandakan amalan kita untuk tapak amalan tersebut. Sebagaimana yang dibuat oleh imam sebelum pada yang anda sebut. Kalau imam seorang sahabat Nabi tu, dia tengah solat, dia nampak burung main makan makanan dia, anda sebut itu tak? Lalu denda dia, sudah solat dia gadaikan semua kebun dia untuk Islam. Ibnu Umar, anak kepada Sayyidina Umar Al-Khattab, dia terlepas satu solat fardu secara berjemaah, dia denda. Waktu malam dia tak boleh tidur, kena sepanjang malam melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu proses dia. Kalau kita tinggal jadual kita telah buat, maknanya kalau kita sempurna molek dalam tempoh seminggu, dia masuk marhalah kedua, kita kena ganda pula. Kita kena ganda ambil amalan baru pula. Kita nak berzikir ke, kita nak berqiyamul lail ke, kita nak mengaji ke. Ni adalah satu dawabit ataupun kaedah yang telah disusun oleh Sa'id Hawa dalam kitab beliau. Maknanya dengan cara riyadhah, latihan, kena buat. Dan apabila kita buat, kita akan ketemu benda baru. Kalau kita tak buat, kita tak ketemu. Ada. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ayat ni. Golongan yang wallazina jahadu fina, dia ni bermujahadah jalan kami. Jalan Allah Subhanahu Wa Taala ni bersungguh-sungguh nak cari hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Lanahdiyannahum subulana. Maka Allah Subhanahu Wa Taala pun akan bagi hidayah kepada dia di atas jalan kami. Kalau kita bersungguh, kita akan dibuka jalan. Bersungguh makin nampak. Kalau tak bersungguh, tak buat, makin tak nampak lah. Maknanya kita kena bersungguh, insyaAllah. Poinnya sahabat-sahabat sekalian, mujahadah dan juga kita kena riyadhah. Riyadhah ni jangan nampak KJ ataupun main bola di start ni, tak. Itu istilah hari kita orang Melayu. Tak, riyadhah ni maknanya kita kena latihan. Dan ketahuilah bahawasanya lidah yang tidak dikawal itu dan hati yang tertutup dan dipenuhi dengan kelalaian dan syahwat adalah merupakan tanda kecelakaan seseorang. Lidah yang tidak dikawal satu, dan yang kedua hati yang tertutup dan dipenuhi dengan kelalaian dan syahwat dua adalah merupakan tanda kecelakaan seseorang.
Sebab itulah ada hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam